Berikut ialah penerangan tentang 7 modul micro-credential untuk jururawat yang dikeluarkan oleh Universiti Sains Malaysia. Kursus yang pertama ialah penyesuaian awal selepas kelahiran. Kursus ini dibangunkan oleh Puan Nazira Johar. Mempunyai jangka masa 5 CPD hours. Ini adalah muka hadapan yang terdapat penerangan tentang keseluruhan kandungan kursus ini. Juga terdapat objektif pembelajaran serta maklumat pembangun modul. Pada bahagian aktiviti pembelajaran terdapat 5 bahagian. Okey, bagi tajuk yang pertama terdapat 4 tajuk dan 1 latihan pengukuhan. Tajuk yang kedua ada 2 subtajuk dan 1 latihan pengukuhan. Tajuk ketiga ada 3 subtajuk dan 1 latihan pengukuhan. Dan tajuk keempat ada 3 subtajuk dan juga 1 latihan pengukuhan. Manakala bagi tajuk 5 ada 2 subtajuk dan juga 1 latihan pengukuhan. Kita lihat apa yang terdapat di dalam tajuk yang pertama sebagai contoh bagi kursus ini. Berikut ialah kaedah bahan pembelajaran disediakan untuk menggalakkan pembelajaran. Peserta juga berpeluang untuk memberi komen sekiranya terdapat sebarang pertanyaan. Ini adalah salah satu contoh bahan pembelajaran dalam bentuk interaktif. Ini adalah bahan pembelajaran dalam bentuk poster dan image. Ini adalah bahan pembelajaran dalam bentuk video dan juga flip chart. Jadi peserta boleh menekan butang flip tersebut. Ini adalah satu contoh latihan pengukuhan yang terdapat di dalam kursus ini. Peserta boleh menekan dan ulang kembali kuis tersebut. Untuk mendapatkan sijil bagi tajuk ini, peserta perlu mengisi borang yang disediakan dan mendapat markah yang diperlukan. Ini adalah contoh bagi topik yang kedua. Terdapat bahan pembelajaran dalam bentuk video penerangan, iaitu pembangun modul memberi penerangan tentang topik yang tersebut. Peserta boleh bertanya ataupun memberi komen pada ruang di bawah. Ini adalah e-buku yang juga diberikan sekiranya anda mengikuti kursus ini. Anda boleh membaca semua bahan kursus ini dalam bentuk bertulis dan juga boleh download dalam bentuk PDF. Ini adalah bahan rujukan yang telah digunakan untuk membangunkan kursus ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang maklum balas positif atau negatif, pihak kami amat mengalu-ngalukan dan boleh menulis komen anda di sini pada ruangan ini. Berikut adalah bahagian penghargaan, iaitu penghargaan bagi pihak CDAE USM dan juga penilai-penilai bagi modul kursus ini. Kursus yang kedua ialah kursus Jom Cuci Luka. Kursus ini menawarkan 4 CPD hours. Berikut ialah penerangan tentang kursus ini. Dan kursus ini dikendalikan oleh Puan Anisah Mat Desa dan juga Puan Fazilah. Ini adalah bahagian muka hadapan bagi kursus Jom Cuci Luka. Terdapat netiket, iaitu etika untuk mengikuti kursus ini. Dan ringkasan bagi kursus ini. Seperti biasa, peserta boleh memberi komen ataupun mengemukakan pertanyaan. Bagi tajuk yang pertama, terdapat 2. Tajuk yang ketiga, terdapat 4 subtajuk. Tajuk keempat, ada 1 subtajuk. Tajuk kelima, ada 2. Dan juga adalah bahagian penutup. Kita tunjukkan salah satu contoh kandungan yang terdapat di dalam tajuk yang berkenaan. Ini adalah bagi tajuk faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, bahan pembelajaran dalam bentuk interaktif dan juga slide. Terdapat muzik dan di situ. Apa itu surgical asepsis? Itu adalah kandungan bagi bahan pembelajaran yang tersebut. Juga interaktif, iaitu peserta perlu menekan pada gambar ataupun lambang yang disediakan ataupun ikon. Bagi penilaian, 1 juga terdapat soalan dan
soalan ini boleh diulang. Seperti biasa, untuk mendapatkan sijil, peserta perlu menjawab soalan di dalam Google Form yang tersebut. Okey, ini adalah contoh bagi bahagian tata cara. Bahagian video penilaian amali mencuci luka, terdapat satu video yang memberi peluang pada pelajar untuk melihat video dan memberi komen. Okey, untuk mengenal pasti apakah perkara yang betul dan juga yang salah. Okey, berikut adalah tentang kaedah moden pencucian luka, video penerangan oleh pembangun modul. Okey. Untuk bahagian penilaian. Okey, ini adalah alright. Ini adalah persembahan slide. Okey, ini adalah bahagian penghargaan kepada mereka yang terlibat, termasuklah penilai luar dan dalam USM bagi modul ini. Ini adalah bahan dalam bentuk PDF. Peserta boleh membaca bahan-bahan pembelajaran dalam kursus ini dalam bentuk PDF. Seperti biasa, terdapat ruang untuk maklum balas. Kursus yang ketiga ialah kursus peralatan asas intubasi yang menawarkan 4 jam mata CPD. Okey, bahagian ini terdapat objektif dan juga mereka yang membangunkan kursus ini iaitu Puan Rosita dan juga Puan Kak Abati. Okey, ini adalah muka hadapan. Kita boleh lihat objektif pembelajaran dan juga interaksi antara peserta modul dan juga pembangun modul. Okey, ini adalah bagi bahagian topik 1 terdapat 4 subtopik dan juga soalan. Bahagian 2 terdapat beberapa subtopik, begitu juga bahagian 3 dan seterusnya. Okey, bagi juga adalah contoh kandungan bahan pembelajaran dalam kursus ini iaitu dalam persembahan slide, dalam bentuk persembahan slide. Okey, dalam bentuk pembelajaran interaktif, iaitu peserta boleh menekan. Okey, ini adalah persembahan slide. Okey, ini juga adalah interaktif. Ini adalah aktiviti pembelajaran. Okey, anda boleh menekan dan mencuba lagi dan mencuba lagi. Okay. Sekiranya ada masalah, anda boleh komen pada bahagian bawah. Jadi untuk mendapatkan ECJ, berikut adalah kaedah untuk mendapatkan ECJ juga diterangkan pada bahagian tersebut. Ini adalah bagi tajuk pengenalan, itu tentang konsep MALES. Pembangun modul menggunakan gambar yang telah diambil sendiri pada semasa berada di bahagian klinikal di hospital. Okey. Alright, pembelajaran yang menarik yang menjadikan anda akan rasa lebih enjoy untuk belajar di dalam kursus ini. Itu juga tajuk seterusnya juga ada. Ini ada contoh soalan dan borang yang membolehkan anda untuk mendapatkan ECJ bagi setiap tajuk. Okey, demonstrasi juga ditunjukkan supaya menjadikannya lebih jelas. Okey. Penerangan tentang komponen-komponen alatan yang digunakan untuk intubasi. Jadi kaedah pembelajaran cara baru iaitu berbentuk interaktif. Okey, ini adalah penerangan yang lebih terperinci, video demonstrasi. Dan ini adalah e-buku yang akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kursus ini. Sekiranya anda ingin belajar dalam bentuk teks, boleh merujuk pada e-buku tersebut. Dan ini adalah rujukan. Sekiranya anda mempunyai maklum balas, boleh isi pada bahagian berikut. Kursus yang seterusnya ialah prinsip teknik sterile di Dewan Bedah. Kursus ini dibangunkan oleh Cik Nur Jasmani. Okay, kursus ini mempunyai 5 CPD hours ataupun 5 jam CPD.
Anda hanya perlu login sekiranya telah mendaftar dengan Open Learning dan juga anda akan dapati ini adalah laman utama bagi kursus ini. Terdapat profil instruktur dan juga objektif pembelajaran serta garis panduan untuk mengikuti kursus ini. Terdapat juga video disediakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang apakah kepentingan dan peranan prinsip teknik STRA di Dewan Bedah. Ini adalah video Puan Cik Nur Jasmani memberi penerangan tentang kursus ini. Ini adalah video tentang prasyarat untuk belajar di dalam kursus ini. Terdapat 9 prinsip teknik STRA di Dewan Bedah yang diterangkan secara satu persatu. Ini adalah bahagian aktiviti pembelajaran. Terdapat beberapa panduan. Ini adalah topik pertama, topik kedua, topik ketiga, topik keempat, topik kelima, topik keenam, topik ketujuh, topik ke-8 dan juga topik ke-9. Terdapat juga untuk rujukan bagi yang digunakan untuk membangunkan kursus ini. Ini adalah salah satu contoh cara bahan pembelajaran disampaikan. Ini adalah aktiviti pembelajaran. Peserta perlu menjawab kuis dan tidak ada markah diberikan. Ini adalah boleh menjawab berulang kali sehingga kita betul-betul ingat dan faham tentang perkara yang disoal. Ini adalah berkaitan dengan 8 prinsip teknik STRA di Dewan Bedah, kepentingan, komplikasi dan seterusnya. Ini adalah kuis juga yang disediakan oleh pembangun modul. Ini adalah borang yang perlu diisi untuk mendapatkan ECJ. Ini juga contoh soalan. Anda boleh mengemukakan komen. Serta apa-apa untuk bertanya soalan kepada pembangun modul. Kursus yang seterusnya ialah suntikan insulin menggunakan pen pengisian semula atau refillable pen. Kursus ini menawarkan 5 CPD hours ataupun 5 jam CPD. Kursus ini dikendalikan oleh Puan Rosita Abdullah dan juga Puan Rosmaiza Ahmad. Anda boleh sertai mereka yang telah pun menyertai kursus ini. Ini adalah halaman utama bagi kursus ini. Terdapat video penerangan oleh kedua-dua pembangun kursus, objektif pembelajaran dan penerangan ringkas. Ini adalah bahagian panduan kepada peserta kursus. Terdapat 8 tajuk utama di dalam kursus ini, manakala di dalam setiap tajuk itu terdapat sub-sub tajuk yang berkaitan. Ini adalah rujukan. Kita akan tengok satu contoh kandungan yang terdapat di dalam kursus ini. Ini adalah persembahan slide untuk menerangkan tentang konsep yang berikut. Ini adalah contoh bagi soalan untuk menguji minda para peserta dan juga sebagai salah satu aktiviti pembelajaran yang menarik. Ini adalah video bagi pengawalan bacaan bagi pesakit diabetes mellitus yang diterangkan oleh pembangun modul. Terdapat pelbagai bentuk kaedah bahan pembelajaran disampaikan supaya sesi pembelajaran menjadi lebih menarik. Ini juga adalah salah satu kuis yang digunakan. Ini adalah juga latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman dan daya ingatan para peserta. Jadi para peserta boleh menggunakan cursor untuk melakukan sendiri aktiviti tersebut. Ini adalah contoh juga ujian pemahaman. Bagi mendapatkan ECJ, ada borang Google yang perlu diisi. Sekiranya anda mencapai markah yang diperlukan, satu saja akan dihantar ke email anda. Ini adalah rujukan yang telah digunakan dalam membangunkan kursus ini. Ini adalah rumusan bagi kursus ini.
sebagai ulangan kepada peserta supaya lebih kukuh kefahaman. Ini adalah ruang penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam membuat penilaian bagi menilai kualiti kursus ini. Ini adalah bahan pembelajaran dalam bentuk PDF yang peserta boleh muat turun untuk membacanya secara teks. Ini adalah ruangan komen. Terlalu ramai peserta telah menyertai kursus ini dan mereka telah memberi maklum balas yang sangat positif. Kursus yang seterusnya ialah modul penjagaan kendiri kaki diabetes. Kursus ini menawarkan 4 jam CPD dikendalikan oleh Dr. Intan Idiana dan juga Puan Zaihan Abdul Rahman. Ini adalah halaman utama bagi kursus ini. Video promosi dan juga maklumat yang berkaitan dengan kursus ini diletakkan pada halaman utama ini. Kaedah pembelajaran yang digunakan sangat menarik menggunakan video dan juga cara kaedah lain. Ini adalah maklumat pembangun modul dan juga penilai untuk menilai kualiti penghasilan kursus ini. Terdapat 6 topik utama dan terdapat subtopik bagi setiap topik yang tersebut. Kita lihat contoh dalam topik yang pertama. Bahan pembelajaran disampaikan dalam bentuk teks dan juga grafik dan juga video penerangan oleh pembangun modul. Video dan gambar yang digunakan sangat real supaya ia memberi kesan yang lebih impact yang lebih baik kepada para peserta. Video penerangan daripada pakar-pakar yang berkaitan dengan diabetes juga disertakan untuk mendengar dengan lebih jelas apakah pandangan pakar-pakar yang berkaitan ataupun mereka yang terlibat secara terus di dalam bidang penjagaan pesakit diabetik. Di sini juga disertakan kajian kes iaitu temu bual dengan pesakit dan ahli keluarga yang mengalami masalah diabetes ini. Ini adalah untuk meningkatkan kefahaman kita tentang apa yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga. Bahan dalam bentuk PDF juga disertakan supaya para peserta boleh muat turun ke dalam aplikasi ke dalam gadget masing-masing dan digunakan semasa tiada di luar internet. Maksudnya tidak perlu login, boleh guna bahan tersebut. Kursus yang seterusnya ialah kursus suntikan intramuskular yang dikendalikan oleh Puan Azlida dan juga Puan Tuan Rosmani. Kursus ini menawarkan 3 jam CPD. Berikut ialah halaman utama bagi kursus ini. Terdapat objektif pembelajaran dan juga penerangan ringkas. Ini adalah halaman utama bagi kursus suntikan intramuskular. Terdapat juga objektif pembelajaran, netiket serta perkara-perkara yang berkaitan dengan kursus ini. Berikut ialah prasyarat untuk belajar dalam kursus ini dan juga ada satu aktiviti ice breaking iaitu untuk berkenalan antara peserta dan juga pembangun modul. Berikut adalah aktiviti pembelajaran bagaimana cara untuk memulakan dan menamatkan kursus ini juga diberi penerangan oleh pembangun modul. Ini adalah panel penilai bagi kursus ini. Tajuk yang pertama terdapat definisi suntikan intramuskular, tujuan. Kaedah pembelajaran yang digunakan adalah berbentuk interaktif iaitu peserta boleh menggunakan mouse masing-masing untuk meletakkan mouse pada bahagian tertentu supaya maklumat itu dipamerkan. Ini adalah bahan pembelajaran dalam bentuk persembahan slide. Ini ada 5 jenis lokasi untuk suntikan intramuskular, ride ataupun perkara yang perlu
ditekankan semasa pemberian ubat. Ini adalah juga dalam bentuk interaktif, iaitu peserta boleh menggunakan mouse untuk menggerakkan cursor masing-masing tempat yang ditetapkan. Ini adalah soalan penilaian untuk menguji minda para peserta. Ini adalah contoh keizinan dari pesakit, prosedur yang perlu digunakan untuk mendapatkan keizinan dari pesakit. Kaedah lakonan digunakan supaya impak pembelajaran terhadap para peserta lebih berkesan dan kita lebih ingat perkara yang perlu dilakukan sepatutnya sebelum memberi suntikan kepada pesakit kita. Video yang seterusnya ialah persediaan peralatan untuk pemberian ubatan. Ini adalah jenis-jenis suntikan intramuskular. Anda boleh memberikan maklum balas terhadap pengalaman anda ketika belajar di dalam kursus ini pada bahagian maklum balas. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan potongan harga sebanyak 20% sempena webinar Microcredential bagi modul penyusunan awal selepas kelahiran, modul jom cuci luka, modul khusus peralatan asas intubasi, khusus prinsip teknik sterile di Dewan Bedah, khusus suntikan insulin menggunakan pen pengisian semula atau refillable pen, khusus modul penjagaan kendiri kaki diabetes, dan juga khusus suntikan intramuskular. Jangan lepaskan peluang ini sehingga 14 Mac 2022. Sekian saja. Terima kasih.